Hai, Assalamualaikum warahmatullahi 3 saat. wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada malam ini saya akan membahaskan tentang sejarah tingkatan 2 di bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. So, hari ini kita bagi fokus pada 2.1. 2.1 iaitu sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan. Aduh, dah nyamuk pula. Okey, pengenalan. Sistem beraja merupakan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu. Sistem beraja terbahagi kepada pemerintahan pusat dan wilayah. Terdapat 7 buah kerajaan alam Melayu yang mengamalkan sistem beraja dan mempunyai struktur pemerintahan tersendiri. Okey, ini 7 kerajaan alam Melayu ni saya telah di bab 1 ada ceritakan iaitu Funan, Champa, Angkor, Srivijaya, Majapahit, Gangganagara, Kedah Tua. Lebih kurang lah. Okey, kita fokus kepada kerajaan Funan. Okey, Raja-raja Funan menggunakan pelbagai gelaran seperti antaranya yang pertama Kurung Bram yang bermaksud Raja Gunung. Ingat, Raja Gunung. Okey. Seterusnya kedua gelaran raja kedua di Funan ialah Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai raja segala raja. Seterusnya Cakrabatin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Okey. Seterusnya struktur pemerintahan. 1 buka. 3 menit, 1 saat. Pertuturan tidak aktif. Okey. Pemerintahan pusat dan wilayah. Okey. Sorrylah, saya ni lambat sikit. Okey, dia dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Okey. Ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja yang digelar raja kecil. Okey. Terusnya Champa, raja. Okey, Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Raja-raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Dikaitkan dengan Dewa Siva. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan.
Seterusnya pada peringkat wilayah, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan Panduranga. Okey, seterusnya kerajaan Sriwijaya pula. Raja dia adalah Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur mempunyai unsur mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai Bondasatra. Dianggap sebagai Bondisatri Satva. Okey. Seterusnya, gelaran ini merujuk kepada peranan raja sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya digelar sebagai raja di Gunung Padan dan maharaja di pulau. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh Yuvaraja iaitu putera mahkota Pratiyuvaraja. Okey. Sebagai raja muda dan raja Kumara. Turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Okey. Pentadbiran wilayah dibahagikan kepada kedatuan yang ditadbir oleh datu berketurunan raja dan pradatuan yang ditadbir oleh datu bukan berketurunan raja. Seterusnya kerajaan Angkor. Raja-raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja. Raja dikaitkan sebagai dewa. Permaisuri merupakan kuasa kedua penting. Seterusnya pemerintahan dan wilayah dibantu oleh pembesar-pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan. Struktur pemerintahan Angkor terbahagi kepada wilayah, daerah, lepas tu daerah kecil dan kampung. Majapahit pula, kerajaan Majapahit. Raja-raja Majapahit menggunakan gelaran apa? Maharaja, Sri Maharaja dan Seri Batara. Bathara. Pemerintahan pusat dan wilayah dibantu oleh Sabta, Prabu dan para pembesar.
Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja. Seterusnya Majapahit dibahagikan kepada 14 wilayah dan setiap wilayah dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan, iaitu daerah dan daerah kecil. Serta kampung. Kedah Tua pula. Kerajaan Kedah Tua banyak Kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutama Sriwijaya. Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk struktur pemerintahan. Bentar ya. Mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Seterusnya struktur pemerintahan. Ni tak nampak muka saya, tak apa struktur pemerintahan. Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Pradatuan Kerajaan Sriwijaya. Kita next ke kerajaan yang terakhir, iaitu Gangganagara. Kerajaan Gangganagara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja berperanan membangunkan kemajuan. Raja berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Struktur pemerintahannya tidak jelas. Tidak jelas. Namun masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Itulah dia tadi 2.1 itu sistem pemerintahan. Jadi guys, sampai sini saja video kita pada kali ini. Jika anda suka, jangan lupa tekan butang like and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.